Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama. Portfolio Esko Johor akan dirombak bagi memperkasa urusan pentadbiran. Menteri Besar berkata pengumuman mengenainya akan dibuat minggu depan. Dari segi reshuffle portfolio Esko tak dibincangkan dalam mesyuarat pada hari ini. Dengan bila agaknya kerajaan negeri akan umum? InsyaAllah kalau ada pun nanti kita akan maklum dalam masa terdekat. Akan ada tapi tidak is minimum. 174 peserta Rista di Kedah bakal terima manfaat program bantuan agro makanan tahun ini. Ia membabitkan peruntukan 3.4 juta ringgit. Pengarah Rista Kedah Abdul Aziz Awang berkata, pekebun kecil individu akan terima bantuan RM20,000, manakala pekebun kecil berkelompok 3 hingga 5 orang dapat RM60,000 hingga RM100,000. Program bertujuan galakkan penerima teroka sumber baharu untuk tingkatkan pendapatan. Dengan bantuan itu, pekebun kecil disasar peroleh purata pendapatan kolektif RM4,500 sebulan menjelang akhir tahun 2025. Bekalan gula bersubsidi cukup untuk tampung keperluan semasa perayaan Tahun Baharu Cina dan cuti sekolah. Jaminan dibuat syarikat pemborong bekalan gula susulan jangkaan permintaan barangan itu meningkat sepanjang tempoh berkenaan. Pengarah urusan Dinsun Trading Sunuran Berhad, Ui Kehu berkata lebih 1,000 tan metrik bekalan gula bersubsidi diedar kepada kira-kira 2,000 peniaga runcit di sekitar utara tanah air sebelum cuti Tahun Baharu Cina. Ia melibatkan negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Kira-kira 500 tan metrik lagi akan diedar selepas cuti perayaan itu. Bekalan gula bersubsidi diperoleh dari Padang Terap Kedah dan Perai Pulau Pinang hanya diedar kepada peniaga atau peruncit yang ada lesen sah. Syarikat itu bekalkan kira-kira 8,000 tan metrik gula termasuk gula bersubsidi dan gula putih premium setiap bulan. Pakej 11 atau WPC 11 Lebuh Raya Pan Borneo akan direka bentuk semula sesulan terdapat pergerakan tanah di kawasan terlibat. Ia dijangka ambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun. Rangka bentuk asalnya tidak dapat kita pakai kerana tanah itu dia bergeraklah ke runtuh. Jadi kita perlu buat rangka bentuk semula iaitu redesign, iaitu menggunakan macam jambatan overland dipanggil viaduct. Jadi sepanjang 300 meter panjangnya nanti. Jadi ini perlu kita buat dengan secara rangka bentuk yang lain daripada asalnya, redesign. WPC 11 melibatkan pembinaan lebuh raya dari Sungai Tangap ke Pujuk Ling di Miri. Setakat Mei tahun lepas, pembinaannya telah 89% siap. Kawalan keselamatan di sempadan negara pada tahap tertinggi. Tindakan dilaksana Angkatan Tentera Malaysia untuk kekang aktiviti pencerobohan selain kekalkan kedaulatan negara. Operasi darat, maritim dan udara terus dilaksana. Fokus turut tertumpu di kawasan tuntutan bertindih. Negara maritime, kita punya sempadan dengan banyak negara dan kita punya coastline juga panjang. Dia ada macam-macam ops. Bukan satu saja. Tapi setakat hari ini kita sentiasa bersedia untuk memastikan operasi-operasi ini berjalan dan kita dapat melakukan pencegahan. Tiada pihak ketiga dilantik Bank Islam untuk dapatkan maklumat pelanggan termasuk butiran akaunnya. Pelanggan perlu sentiasa waspada terhadap penipuan pancingan data dan pengisian hasad. Pancingan data babitkan penghantaran email atau mesej daripada pihak menyamar sebagai syarikat sah agar penerima dedahkan maklumat peribadi. Manakala perisian hasad direka untuk dapatkan maklumat, kawal dan serang peranti peribadi pengguna. Pelanggan dinasihat tidak klik atau muat turun teks mahupun email yang mengandungi pautan tidak sah.
Sebarang perubahan pada butiran dan akaun perbankan pelanggan hanya boleh dilakukan melalui platform rasmi Bank Islam. Keputusan Mahkamah Persekutuan batalkan 16 peruntukan kesalahan bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 Jumaat lepas hanya kerana ia melangkaui bidang kuasa yang diberikan kepada Badan Perundangan Negeri. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia menjelaskan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam masih menjadi suatu kesalahan di bawah hukum syarak. Kesalahan sama masih boleh diambil tindakan penguatkuasaan bawah undang-undang berkaitan seperti liwat di bawah kanun keseksaan dan perbahasan halal di bawah Akta Perihal Dagangan. Keputusan itu juga disifatkan pengukuhan kepada perundangan Islam di Malaysia. Mahkamah Persekutuan dalam penghakimannya menyatakan hukuman takzir yang terdapat dalam Mahkamah Syariah adalah selari kanun keseksaan di Mahkamah Sivil. Justru keputusan berkenaan memberi maksud Badan Perundangan Negeri berperanan untuk pastikan setiap enakmen yang digubal tidak melampaui kuasa yang ada padanya sebelum sesuatu peruntukan digubal. Keputusan Lembaga Pengampunan Diraja muktamad dan tidak boleh dicabar. Ia selari ketetapan dalam Perkara 32/1 dan Perkara 181 Perlembagaan Persekutuan. Keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong itu tidak boleh disemak semula oleh Badan Kehakiman. Maknanya Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk menyimak semula atau mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong tersebut. Oleh itu, apa sahaja yang diputuskan oleh Lembaga Pengampunan adalah di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong dan ianya tidak boleh dipersoalkan. Perkara 32/1 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Yang di-Pertuan Agong tidak boleh dikenakan apa-apa jua prosiding dalam mana-mana mahkamah kecuali dalam mahkamah khas. Ketetapan sama juga dinyatakan dalam Perkara 181 yang turut menyentuh kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa sedia ada raja-raja dalam wilayah masing-masing adalah tidak terjejas. Sumbangan tunai rahmah STR dimanfaatkan sebaiknya penerima untuk beli barangan keperluan harian dan persekolahan. Boleh membantu untuk meringankan beban untuk orang-orang yang tidak berkemampuan kan. Seperti pembelian barang dapur, perbelanjaan untuk anak-anak sekolah. Saya harap sumbangan tunai rahmah ni diteruskan untuk meringankan beban orang yang tidak berkemampuan kan. Dua-dua pun tak kerja, dua-dua rumah saja, rumah sewa di BKL sana. Dia bagi ini bantuan, kita senang sikitlah bayar rumah sewa, api, air. Membantu untuk family I. So I nak cakap terima kasih lah. I boleh beli barang keperluan untuk rumah saya. So untuk anak saya, macam anak saya ada OKU, so untuk keperluan dia. Benda ni dapat tolong sedikit sebanyak dari segi keperluan hidup sebab tak semua orang mampu dari segi dia orang punya peralatan semua untuk barang-barang dapur. Saya pun tak ada kerja, saya kena stroke, tak boleh kerja, orang rumah seorang kerja. So bagi bantuan sini okey lah. Dia kurangkan kita punya kos lah sebab orang rumah seorang dia kerja. Dan susah lah, dia pun gaji tak banyak, kerja biasa juga, anak belajar lagi. Ibu bapa turut akui bantuan awal persekolahan BAP ringankan beban kewangan mereka. Kelengkapan sekolah sudah mula disediakan meskipun penggal baharu persekolahan hanya akan bermula bulan depan. Setakat ni kita baru buat sikit-sikit dulu lah kan. Kita beli buku dulu dan baru kita beli baju sekolah semualah. Bagi ringankan sikit lah beban daripada segi kewangan untuk keluarga. Memang membantu sangatlah, dapat beli buku sekolah, lepas tu baju sekolah kan. Baju uniform sukan sekolah semua. Memang banyak membantulah dari segi untuk persediaan untuk buka sekolah ni. Terutama untuk beli keperluan anak-anak lah. Barang-barang sekolah, buku-buku, pakaian dan sebagainya lah.
Sementara itu, 150 pelajar sekolah di Seri Serdang terima manfaat program Back to School, anjuran Kerajaan Negeri Selangor dan Persatuan Mai Amal Selangor. Kita mendapat permintaan yang agak banyak juga dalam DUN Seri Serdang ini daripada pihak-pihak persatuan-persatuan NGO dan juga persatuan penduduk untuk mengadakan program-program lebih kurang sebegini. Dan kita mengalu-alukan sebarang bentuk program daripada mana-mana pihak untuk jadikan bersama. Yang paling penting ialah matlamatnya hanya satu, untuk menjaga kepentingan penduduk dan juga mendidik penduduk. Beliau ditemui selepas merasmikan program Back to School di Puchong. Turut berlangsung program Free Market yang tawarkan baju sekolah terpakai secara percuma. Cuti sekolah dan Tahun Baru Cina dimanfaatkan sepenuhnya ibu bapa untuk meluangkan masa bersama anak-anak. Pelbagai aktiviti dilakukan, termasuk berkunjung ke lokasi pelancongan. Laporan Raswin Setia. Di Selangor, Zoo Negara antara kawasan tumpuan. Kunjungan bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga, malah peluang untuk anak-anak belajar mengenai haiwan dan tumbuhan. Pengetahuan yang diperoleh bermanfaat dan dapat diaplikasi semasa sesi pembelajaran di sekolah. Anak tahun ni masuk 5 tahun. Bila di sekolah tu banyak diperkenalkan dengan haiwan-haiwan. Jadi kat rumah tu dia tanya, haiwan ni macam mana kan? Kita tengok gambar. Jadi dah kita ada peluang ni, kita bawa tengok yang real life ni lah. Datang ke Zoo Negara, bawa anak-anak bercuti. Luangkan masa untuk family lah sebab sibuk bekerja apa semua kan. Jadi bila ada cuti sekolah macam ni, inilah masa yang kita orang curi untuk sama dengan anak-anak. Taman haiwan ini turut jadi destinasi pilihan pelancong asing. Sempena cuti sekolah pada tahun ini ada berpeluang ke Zoo Negara Malaysia. Alhamdulillah berada di Zoo Negara ni syok juga, family time, healing, santai-santai. Pergi jalan-jalan ke Malaysia untuk melihat, sekalian bawa anak untuk salah satunya ke mari untuk lihat panda, karena di Indonesia memang sepertinya belum ada panda. Sehingga kita datang ke mari dan ada beberapa tempat yang akan kita datangi. Muhammad Raswin Setia, RTM. Tinjauan wartawan Khairul Anwar Rosli pula mendapati kawasan rekreasi turut dipenuhi pengunjung yang melakukan aktiviti riadah. Saksikannya. Sempena cuti pada kali ini, orang ramai tidak melepaskan peluang bersama ahli keluarga serta sahabat andai untuk melakukan aktiviti riadah di tempat rekreasi yang menarik seperti di sungai, di hulu langat. Kebanyakan pengunjung terdiri daripada ibu bapa yang membawa anak-anak untuk mengisi waktu lapang cuti sekolah. Ada antara mereka mendirikan kemah dan menyediakan hidangan barbecue. Untuk rehatkan fikiran, sebab kerja selama seminggu ni kerja kan. Jadi bawa anak-anak sini, bawa kawan-kawan, jadi rasa macam hilanglah tension tu sekejap kan. Jadi untuk kawan-kawan tu kalau ada masa ke apa, bawalah keluarga bercuti. Jangan terlalu fikir pasal kerja. Sekarang kan cuaca tengah panas kan. So dekat college pun sekarang pun memang tengah musim panas. So that's why kita datang sini lah, senang mandi sungai sebab boleh senang dapatkan sejuk and then boleh cooling lah macam tu. Dalam kegembiraan melakukan aktiviti, aspek keselamatan tetap jadi keutamaan. Peranan ibu bapa di masa musim-musim yang tak menentu ni, yang mana yang kita tahu kalau di sungai-sungai ada yang terjadi kepala air. Okey. So ibu bapa kena sentiasa alert lah, mematikan keadaan info-info terkini lah. Contohnya macam ada mengikuti perkembangan cuaca. Khairul Anwar Rosli, RTM.
kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Hujan berterusan tahap buruk dijangka berlaku di Sarawak hingga Selasa ini. Untuk laporan cuaca seluruh negara, terus sahaja bersama Pegawai Met Malaysia, Nur Syazlinda Muhammad Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini. Baik, kita mulakan dengan memberi penumpuan kepada amaran yang baru sahaja dikemas kini, iaitu amaran hujan lebat berterusan peringkat buruk yang telah dikeluarkan bagi kawasan di negeri Sarawak yang telah ditandakan dengan warna jingga. Namun selain daripada itu, terdapat juga amaran peringkat waspada yang telah ditandakan dengan warna kuning. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 13 Februari 2024. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Selain daripada itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini juga turut kekal sehingga 13 Februari 2024 dan keadaan ini masih lagi berbahaya kepada kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada tinjauan cuaca semasa. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca yang agak baik di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Namun keadaan hujan beserta ribut petir juga turut dicerap di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam. Kemudian menjelang lewat petang nanti keadaan hujan mula bergerak masuk ke pedalaman semenanjung Malaysia dan menjelang awal malam nanti, keadaan hujan akan lebih tertumpu di negeri-negeri di pantai barat bermula daripada negeri Perak sehingga ke Johor Barat. Dan juga keadaan cuaca panas juga turut dicerap di hampir keseluruhan negeri di semenanjung pada petang ini. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan di sebelah Sabah dan juga Sarawak. Hujan dan juga ribut petir masih lagi dicerap di kawasan-kawasan yang telah dikeluarkan amaran. Juga turut dilihat di sini keadaan hujan beserta ribut petir melibatkan kawasan di sekitar pedalaman, di sekitar Miri dan juga Limbang. Manakala bagi negeri Sabah pula dapat dilihat keadaan hujan mula terbentuk melibatkan kawasan di sekitar Sandakan dan juga Tawau dan juga sedikit di bahagian pantai barat negeri Sabah. Keadaan hujan di negeri Sabah ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri.
Antara paparan dari Sabah mengenai perancangan mencipta rekod penganjuran Festival Tahun Baharu Cina paling lama di dunia. Terus saja bersama Anisia Dolus untuk perinciannya. Dan silakan. Ya, baik Nurul. Penganjuran Festival Tahun Baharu Cina di Pitas selama 16 hari 16 malam bermula 9 hingga 24 Februari bakal dimasukkan dalam World Kings Book of Record bagi masa penganjuran festival paling lama di dunia. Pada 2016, festival tersebut direkodkan dalam Malaysia Book of Records untuk penganjuran selama 168 jam. Seterusnya Asia Book of Records pada 2019 dengan kejayaan penganjuran selama 8 hari dan 8 malam. Timbalan Ketua Menteri Datuk Insinyur Sahemi Yahya berkata, kejayaan tersebut membuktikan perbezaan kaum tidak menghalang sesuatu perayaan diraih bersama dalam suasana harmoni. Walaupun namanya sambutan Tahun Baru Cina, Festival Tahun Baru Cina, tetapi ia diraihkan oleh pelbagai masyarakat yang ada di daerah Pitas, malahan daripada daerah-daerah lain di negeri Sabah. Ini membuktikan bahawa perpaduan hormat menghormati, saling faham memahami di antara kaum ataupun di antara masyarakat di daerah ini khususnya dan di negeri Sabah begitu subur sekali. Jadi perkara ini perlu kita perkukuhkan daripada masa ke semasa. Antara acara yang bakal memecahkan rekod itu termasuk enduro motocross 35 km, berjalan menggunakan buluh sejauh 100 meter dengan berpakaian tradisi Tombonuo dan persembahan silat paling ramai. Selain itu, persembahan muzik dan tarian Pinakang Kimaragang selama 5 jam tanpa henti, masakan panso sepanjang 55 meter serta mendayung bot naga sejauh 27 km tanpa henti selama 5 jam 30 minit. Sementara itu, Festival Tahun Baharu Cina FDBC Pitas 2024 mampu mengangkat sekaligus mempromosi daerah itu di mata dunia. Ahli Dewan Undangan Negeri Pitas Datuk Seri Rudi Awar berkata pencapaian yang direkod melalui festival tersebut sebagai menghargai komitmen masyarakat Pitas sekaligus meneruskan kesinambungan budaya dan tradisi masyarakat di daerah itu. Datuk Rudi yang juga penaung festival ini berkata FTBC yang diraihkan oleh masyarakat pelbagai kaum memperlihat keharmonian yang telah lama terjalin di negeri ini. Perayaan tradisi ini pada saya ia harus diangkat dan diperjuangkan karena ini tradisi. Setiap tahun ia akan diraihkan. Maka di daerah Pitas ini semua suku kaum yang ada, apa juga perayaan kita bantu. Kita sokong mereka. Semua suku kaum yang ada di daerah Pitas ini, ada 7 suku kaum yang ada. Sementara itu, pengerusi penganjur festival Eng Lai Tau berkata, festival ini menonjolkan komitmen daerah itu untuk memelihara dan mempromosi kekayaan warisan dan budayanya. Impak dia terlalu baik sebab tidak memandang suku, artinya semuanya berlaku dengan kejayaan yang bagus di atas perpaduan kaum ini. Ini keunikan dia daerah Pitas. Dan saya sebagai Kapitan Cina, masyarakat Cina yang lahir di sini, saya amat bergembira hatilah. This festival so far it's been very fun. Everybody's been very nice, and it's been a great experience for me so far. Everybody's been friendly, great food, great people, good celebration, and it seems like it's a big community event where everybody can come. Sepanjang festival 16 hari ini, pelbagai aktiviti diadakan seperti pertandingan nyanyian, Ratu Cantik, mencipta lagu, pertunjukan fashion, perlawanan kumpulan dan pertandingan tarian etnik kreatif. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins akan mempertimbang untuk menaik taraf status 70 Sekolah Agama Rakyat SAR di negeri ini kepada Sekolah Agama Negeri SAN. Pengarahnya Jumain Abdul Ghani menyatakan dengan penaiktarafan status itu dapat menyelesaikan isu masalah kekurangan guru dan pembayaran gaji guru. Sebagai permulaan, SAR Kampung Kirokot Apin-Apin, Keningau akan menjadi perintis penaiktarafan tersebut yang akan diurus kerajaan negeri melalui Jahins. Saya amat mengalu-alukan. Justru itu satu tindakan perlu diambil untuk membuat unjuran keperluan guru, di mana guru ini nanti akan diletakkan di sini di bawah guru-guru yang dilantik oleh jabatan sendiri.
Jumain ditemui pemberita selepas merasmikan Dewan Terbuka SAN dan Masjid Al-Huda Kampung Kirokot Baru Apin-Apin di Keningau. Usaha menaik taraf status SAR kepada SAN disambut baik oleh masyarakat. Memang hasrat penduduk kampung ini sebenarnya sudah lama, sudah beberapa kali dihantar surat ataupun suara ke kami, pihak Jahains untuk dijadikan SAN. Dan Alhamdulillah, kabar gembira bahawa status SAR ini akan kembali kepada status asal, iaitu status Sekolah Agama Negeri Sabah. Jadi begitu juga dengan guru-guru yang bertugas di sini yang sekarang ini memang guru-guru kafah sahaja. Mudah-mudahan mereka pun akan diberi perhatian juga. Sempena majlis ini, Jahains meluluskan peruntukan pembinaan Dewan Terbuka Masjid Nurul Hidayah berjumlah RM150,000. Guru-guru di Sekolah Agama Negeri SAN seluruh Sabah diminta mempertingkat usaha memupuk semangat cintakan pendidikan dan membentuk sahsiah cemerlang dalam kalangan murid. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa berkata, usaha itu penting bagi memastikan murid-murid sekolah berkenaan cemerlang dalam bidang akademik dan mempunyai akhlak yang baik. Datuk Mat Bali menyatakan demikian selepas Majlis Apresiasi SAN Western Beaufort. Selain kita berikan mereka pendidikan akademik, malah kita juga harus memikirkan tentang usaha kita supaya mereka ini ada pendidikan agama. Supaya insya-Allah menjadikan mereka pedoman kepada mereka agar kita sedia maklum ketika ini pun tentang gejala sosial yang meruncing di kalangan anak-anak muda kita. Dan inilah sesuatu yang merisaukan dan membimbangkan anak-anak kita dan ibu bapa dan juga pimpinan. Selain penyampaian anugerah kecemerlangan akademik dan kepimpinan, majlis apresiasi ini turut diserikan dengan persembahan nasyid. Kerajaan negeri memperuntukkan RM12 juta bagi membina kemudahan fasiliti di kawasan rumah warga tua air panas di Tawau. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, ia melibatkan projek fasa kedua pembinaan 8 buah kuartus kaki tangan yang dijangka siap sepenuhnya tahun depan. Manakala projek fasa ketiga melibatkan pembinaan pejabat kebajikan, pejabat warga tua, Dewan Serbaguna, Dewan Makan dan Dapur akan dimulakan tahun depan. Kita menyambut baik usaha kerajaan negeri melalui kementerian yang telah merancang untuk meneruskan penambahbaikan pusat warga tua ini fasa pertama, dan kita harap fasa 2 dan fasa 3 ini dapat dibina dan dapat disiapkan dalam jangka masa yang ditetapkanlah. Datuk Muhammad Suryadi berkata demikian kepada media selepas sambutan Tahun Baharu Cina dan ziarah kasih rumah warga tua air panas. Ketika ini terdapat 6 rumah warga tua yang mampu menampung sehingga 70 penghuni dalam satu-satu masa. Terdahulu Datuk Muhammad Suryadi menyampaikan sumbangan kepada penghuni rumah warga tua ini. Usaha pihak swasta menyediakan kemudahan penginapan rumah Ronald McDonald yang dibuka di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS bagi membantu golongan kurang berkemampuan wajar dicontohi oleh syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan usahawan di negeri ini. Pengerusi Persatuan Sukarelawan dan Kebajikan Wanita Sabah Datin Rosni Nasir berkata, kemudahan penginapan sementara dengan kos berpatutan membolehkan mereka menginap berdekatan dengan anak yang sedang menerima rawatan di hospital terbabit. Datin Rosni menyatakan demikian kepada media pada majlis penyampaian sumbangan kepada anak-anak yang menerima rawatan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas Kota Kinabalu di Rumah Kebajikan Ronald McDonald. Bantuan prasarana bangunan baru oleh Ronald McDonald House yang begitu canggih, sangat mengujakan. Kita dapat menyediakanlah 14 buah bilik khusus kepada pesakit-pesakit yang memerlukan penginapan. Kemudahan yang pertama di Sabah ini turut dilengkapi dengan dapur, surau, dobi dan taman permainan kanak-kanak setaraf dengan kemudahan prasarana kesihatan di luar negara. Seramai 21 orang kanak-kanak menerima sumbangan pada majlis ini. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Nurul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara Palestin. Pasti merdeka. Nurul.
Dan terima kasih atas perincian daripada Sabah itu. Baik, seterusnya kita ke Sarawak. Antara fokusnya mengenai kepentingan pendidikan awal kanak-kanak selain manfaat pembangunan bandar baharu Baga. Perinciannya bersama Bu Mawin. Bu Mawin, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan perkara yang sangat mustahak bagi membentuk minat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia yang juga Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, ia juga penting bagi kecenderungan anak-anak dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan dan seumpamanya. Katanya, sebagai ibu bapa, mereka perlu memilih pendidikan awal kanak-kanak yang terbaik bagi memastikan perkembangan minda dapat dibentuk dengan sebaik mungkin agar hala tuju bukan sekadar cita-cita semata-mata. Setakat ini, KEMAS telah merekodkan seramai 208,000 anak-anak belajar di 10,741 buah tabika KEMAS. Manakala 9,722 anak-anak belajar di 547 buah taska KEMAS seluruh negara. Ujarnya, jumlah ini jelas menunjukkan bahawa KEMAS merupakan tonggak utama dalam menggerakkan pendidikan awal kanak-kanak di negara ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Hari Apresiasi Tabika KEMAS Dun Muara Tuang 2023-2024 di Auditorium Institut Kemajuan Desa Infra Cawangan Sarawak, Kota Semarahan baru-baru ini. Datuk Rubiah menambah, antara usaha yang diketengahkan adalah dengan memperkenalkan pendidikan sains, teknologi, agama, kejuruteraan, seni dan matematik stream di tabika KEMAS yang sejajar dengan hala tuju pendidikan negara memupuk minat dalam bidang sains dan teknologi. Baik, sebanyak 290 unit rumah dibina dengan kos sebanyak RM45 juta bagi projek skim pembesaran Kampung Sambir. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak yang juga Adun Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata sebanyak RM5 juta bakal ditambah bagi pembinaan masjid baharu yang akan dibina di kawasan tersebut dan menjadikan kos keseluruhan sebanyak RM50 juta. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, sebanyak 960 permohonan telah diterima dan satu jawatan kuasa akan ditubuh bagi menapis permohonan bagi skim pembesaran Kampung Sambir tersebut. Ujarnya permohonan diterima agak banyak memandangkan hanya 290 unit yang dibina bagi projek kali ini dan keutamaan diberikan kepada penduduk Kampung Sambir yang mendiami kampung berkenaan. Beliau berkata demikian pada program sesi dialog skim pembesaran Kampung Sambir bersama Adun Asajaya di Kampung Sambir Asajaya. Selain daripada penambahan pembinaan masjid baharu, kompleks sukan Kampung Sambir serta padang bola sepak turut akan dibina dan telah pun diluluskan dengan kos sebanyak RM14 juta. Beliau juga memberitahu permasalahan jalan menuju ke tanah perkuburan yang sempit akan diselesaikan dengan kos sebanyak RM10 juta dan akan dilaksanakan tidak lama lagi. Rancangan pembangunan bandar baharu Bagak diyakini bakal menjadi game changer baharu di kawasan Dewan Undangan Negeri Opar. Adun Opar Billy Sujang berkata, ia dijangka akan memberikan manfaat secara holistik bukan sahaja kepada penduduk di daerah Lundu dan Sematan, malah kepada pelancong tempatan dan luar negara. Kedudukannya yang strategik berhampiran lebuh raya Pen Borneo dilihat mampu memberi kesan positif untuk mengembangkan bandar Lundu dari pelbagai aspek termasuk sosioekonomi dan pelancongan. Beliau berkata demikian semasa taklimat projek berkenaan baru-baru ini. Menurutnya, pembinaan fasa pertama melibatkan kawasan seluas 92 ekar yang bertemakan pembangunan lestari, merangkumi pembinaan pusat kesenian dan kebudayaan Selako, kompleks belia dan sukan, pasar tamu, bangunan pentadbiran, dewan serbaguna, bangunan kedai dan pelbagai lagi kemudahan asas. Beliau optimis dengan kemampuan semua pihak yang terlibat bagi merealisasikan perancangan ini sekaligus mempelbagaikan peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Kerajaan masih mencari kontraktor penyelamat bagi menyambung semula pembinaan dua laluan di Jalan Tan Sri Abang Ikuan Samariang. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, setakat ini beliau dimaklumkan proses melantik kontraktor oleh pihak DBKU masih belum selesai walaupun sudah tertangguh sejak Ogos 2020. Dalam pada itu, beliau sedar kerumitan yang dihadapi oleh pihak DBKU dalam mengenal pasti kontraktor bagi menyambung semula projek sakit terbabit. Delaynya
sebenarnya memang dah lama lah. Memang saya pun rasa sedih dan memang usaha betul-betul lah untuk memastikan projek jalan yang akan dapat dilaksanakan. Tapi mengikut pihak DBKU memang akan diberi kepada penyelamat, kontraktor penyelamat lah, akan dibuat dengan seberapa segera. Projek yang menelan kos 5.2 juta ringgit itu sepatutnya siap pada Ogos 2021 namun gagal disiapkan oleh kontraktor. Datuk Sharifah Hasidah ditemui media selepas Majlis Sunaton Perdana Taman Sukma 2024 Kuching hari ini. Pada program itu, seramai 21 kanak-kanak diraikan dalam majlis simbolik menyembur air sebelum dikatankan pada 24 hari bulan ini. Saudara, kestabilan politik di Sarawak dan ekonomi kukuh berupaya menjadi magnet pelabur ke negeri ini bagi ahli perniagaan tempatan Au Yong Kian Chung dengan suasana perniagaan yang kondusif menambah keyakinan kepada pelabur untuk melebarkan sayapnya ke Malaysia. Perkara penting buat masa ini adalah sokongan pihak pemain industri. Oh yes. Looking at it, political wise, we are very stable. So I think more investors willing to come. Beliau sebelum ini menerima kunjungan rumah terbuka Tahun Baru Cina oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Manakala bagi Presiden Persatuan Judo Negeri Sarawak Datuk Seri Lau Kueng Chai pula, perpaduan yang dipelihara oleh rakyat negeri ini adalah faktor utama menjadikan ekonomi negeri ini kian kukuh. Beliau percaya dengan ada kestabilan politik ini, komuniti usahawan dapat menjalankan urusan perniagaan dengan lebih efektif. Kepada semua rakyat Malaysia, kongsi facai. Program keselamatan kebakaran perlu diperbanyakkan bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya penduduk di rumah panjang. Menurut Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Jared Rentap Jabu, interaksi antara masyarakat dan pihak bomba melalui penganjuran program kesedaran perlu dipergiat, melibatkan lebih ramai penduduk rumah panjang dan kampung bagi mengurangkan risiko insiden kebakaran. Katanya, masyarakat diingatkan agar tidak hanya meletakkan tugas memadam kebakaran di bahu pihak bomba semata-mata, sebaliknya warga rumah panjang dan kampung juga harus bersedia sepanjang masa. Datuk Jared berkata demikian semasa berucap pada majlis simbolik penyerahan alat pemadam api di Balai Bomba dan Penyelamat Betong. Adun layar itu menambah, beliau mahu wakil-wakil yang telah menyertai program keselamatan kebakaran sesi yang lepas mengaplikasikan pengetahuan mereka di komuniti masing-masing. Pada majlis tersebut, Datuk Jared telah menyumbangkan 120 unit alat pemadam api yang disalurkan kepada 22 rumah panjang dan 2 buah kampung di mana masing-masing menerima 5 unit. Satu op cari lamat diaktifkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu berhubung kebocoran kapal layar Santes ketika pelayaran ke Lungsot Eng Bacolod, Filipina dari Pelabuhan Bintulu awal pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Izwadi Muhammad Hassan dalam kenyataan media memberitahu pihak Maritim Rescue Subcenter MRSC Kuching telah menerima aduan daripada pengadu Wang Zenzhen, 32 tahun, warga Cina pada sekitar pukul 4.23 pagi yang mana terdapat 2 kru terdiri daripada seorang wanita warga Cina dan seorang lelaki warga St. Kitts and Nevis mengenai insiden itu di kedudukan 1.5 Batu Nautika, Tenggara Muara Jepat, Bintulu. Sebaik sahaja menerima aduan, op cari lamat telah diaktifkan pukul 4.30 pagi dengan kekuatan bot kilat 44 diatur gerak ke lokasi kejadian. Bot kilat 44 tiba di lokasi pada pukul 6.25 pagi dan anggota Maritim Malaysia membantu melakukan kerja-kerja menggepam air keluar dari badan kapal bagi mengelakkan ia tenggelam. Sepanjang operasi dijalankan, keadaan laut tidak begitu baik dengan kelajuan angin pada 20 ke 30 km sejam dari arah timur laut dengan ketinggian ombak pada 1.0 hingga 1.5 meter. Operasi mengawal kebocoran tersebut mengambil masa 5 jam dan akhirnya kapal layar terbabit diiring menuju ke jeti PGM Jepak sekitar pukul 2 petang semalam. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bumawen, terima kasih atas perincian itu.
Beralih ke utara tanah air, pembinaan bangunan Mahkamah Syariah dan projek rintis tahfiz TVET antara fokus berita dari Pulau Pinang. Penjurannya bersama Zatul Ikma Muhammad Noor. Zatul, silakan. Ya, terima kasih. 15 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi pembinaan sebuah bangunan Mahkamah Syariah di daerah Timur Laut. Pembinaan akan bermula April ini dan dijangka siap tahun 2026. Ketua Hakim Syari'i Pulau Pinang, Datuk Muhammad Abdul Karim Wahab berkata, ia bakal menjadi mercu tanda kedaulatan undang-undang syariah di negeri ini, sekaligus memastikan kecekapan sistem penyampaian kehakiman untuk manfaat masyarakat. Alhamdulillah lah, di Penang ni kita dengan siapnya nanti bangunan ni, setiap distrik kita ada bangunan Mahkamah Syariah yang tersendiri. Saya tak mahu kata tempat lain lah. Di Penang ni dulu pernah kita menyewa di kedai, di rumah kedai kan. So kita rugi dari segi economically memang rugilah, tapi bila kita ada bangunan sendiri senang kita nak maintain dan Bangunan 3 tingkat bakal dibina berinspirasikan perpustakaan maya dan bercirikan seni bina Islam moden. Ia dilengkapi 2 dewan perbicaraan, sebuah dewan serbaguna, bilik mediatasi, bilik peguam, bilik pendakwa, bilik perbincangan, bilik hadanah dan bilik barang kes. Projek merangkumi kerja-kerja membaik pulih banglo sedia ada yang terletak bersebelahan Kompleks Kehakiman Syariah Pulau Pinang yang telah digazetkan sebagai bangunan warisan. Terdahulu Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak merasmikan majlis peluncuran bangunan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut. Sebanyak 1,000 peluang latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan kepada pelajar tahfiz di Pulau Pinang. 10 juta ringgit diperuntukkan menerusi Majlis Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang MPBPP. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Muhammad Abdul Hamid berkata, pelbagai kursus bidang TVET ditawarkan bagi membawa transformasi kepada pendidikan berkemahiran. Ia menggabungkan unsur ilmu tahfiz dan kemahiran vokasional selaras dasar pendidikan tahfiz negara 2.0. Di Pulau Pinang ni yang berdaftar dengan Jabatan Haiwan Agama Islam dari Pulau Pinang sebanyak 36 pusat pengajian tahfiz di negeri Pulau Pinang, dan bukan itu sahaja, sekolah-sekolah agama rakyat dan juga sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan SABK, kita membuka peluang kepada mereka untuk berdaftar dengan mereka sudah berdaftar dengan Jabatan Agama Islam sebagai pusat-pusat tahfiz, iaitu 36 tadi, dan kita memberi peluang dan membuka seluasnya kepada mereka untuk berdaftar program tahfiz TVET ini. 2, 1. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang melalui sekolah-sekolah tahfiz di Pulau Pinang dengan rakan strategik utama dilantik sebagai agensi pelaksana. Ia melibatkan Institut Latihan Perindustrian Giat-Mara, Politeknik, PSDC, Professional Mutawif Development dan Polaris Maritime Training Academy Suria Berhad. Persijilan ditawarkan dari Sijil Kemahiran Malaysia, Persijilan Industri dan Sijil Profesional. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program tahfiz TVET dan penyampaian sijil tamat program rintis tahfiz TVET kepada 36 pelajar di Politeknik Seberang Perai. Pastikan keselamatan haiwan liar dalam persekitaran bandar. Sebuah jambatan kanopi Numis Crossing dipasang di Jalan Lembah Permai Tanjung Bunga bertujuan memastikan hidupan liar selamat menyeberangi jalan. Ketua Langgur Projek Penang LPP Dr. Yap Jo Lin berkata, menerusi projek tersebut, haiwan-haiwan di kawasan berkenaan dapat bergerak bebas dengan selamat tanpa membahayakan pengguna jalan raya. Ia dipasang pada pokok-pokok terpilih setinggi 6 meter dari tanah menggunakan hos bomba terpakai menjadikan ia lebih mesra alam. We plan to choose 3 important locations around the Penang Biosphere region, which is Lembah Permai is the first one, and the next upcoming location may be in Batu Ferringhi, and one more site still in pending. It's going to be different design, different concept, and different reach of stakeholders.
Projek terinspirasi daripada insiden anak monyet yang terjatuh di jalan raya dan cedera serta berjaya diselamatkan pihak LPP. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Zatul Hikmah, terima kasih atas perincian itu. Fenomena laut terbelah di Tanjung Gru Langkawi berlaku 6.45 pagi tadi yang membentuk lintas menuju ke beberapa pulau kecil. Fenomena menarik kehadiran lebih 3,000 pengunjung. Fenomena yang berlaku selama sejam ini juga dikenali sebagai Sandbar Walk. Ia berlaku sekali dalam setahun, iaitu kejadian air laut surut sehingga 0.1 meter dan muncul beting pasir sepanjang 600 meter di pantai Tanjung Gru. Ia membolehkan pengunjung berjalan melintas ke Pulau Penyu, Pulau Kelambaya dan Pulau Cabang. I am so glad that this local guy told me about the Sandbar Walk. I would never have heard about it if he didn't tell me. So I took my daughter with me, and it's beautiful and very interesting. Saya tengok dah bulan lepas hari saya nak saya ambil cuti, saya nak balik dari sini tengok Sandbar lah. Perasaan saya rasa bangga lah sebab banyak pelancong-pelancong dari luar negara dalam Malaysia ni pun ramai yang support Sandbar ni. Turut meninjau fenomena unik ini, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Haslina Abdul Hamid. Menurutnya, fenomena Sandbar Walk telah dimasukkan ke dalam kalender pelancongan Langkawi dan antara yang dinanti-nantikan pengunjung setiap tahun. Jangan ambil ringan kepentingan kelestarian alam sekitar. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah bertitah rakyat perlu sentiasa berusaha menjaga alam semula jadi yang berfungsi membekalkan keperluan asas hidup seperti air dan makanan. Tengku Sarafuddin bertitah ketika melawat hutan simpan Ulu Muda di Distrik Kedah. Raja Puan Muda Kedah, Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif serta anak dia Baginda turut berkenan melawat hutan tersebut. Lawatan 2 hari berakhir semalam bertujuan menikmati suasana alam semula jadi di Ulu Muda. Hutan simpan Ulu Muda merupakan kawasan sumber tadahan air yang penting untuk kegunaan beberapa negeri di utara semenanjung Malaysia. Ulu Muda menyumbang 96% keperluan air domestik di Kedah, 70% di Perlis dan 80% di Pulau Pinang. Ia juga merupakan destinasi pelancongan yang terkenal. Sambutan Tahun Baru Cina di Perlis disemarakkan dengan penganjuran rumah terbuka. Ia peluang untuk berkongsi kegembiraan dan merapatkan hubungan sesama keluarga serta masyarakat berbilang kaum. Masyarakat Tionghoa percaya kehadiran tetamu pada Tahun Baru Cina akan bawa tuah. Mereka amat berbesar hati untuk menyantuni setiap pengunjung. Mudah sekali lah. Mudah sekali lah. Lepas tu ada tetamu datang, kawan-kawan, sanak saudara semua. Mudah lah. Kira mulia lah. Kalau ikut sebelum tahun ni macam mana? Sejak MCO, Tony, lagi mulia lah. Sambutan lagi mulia lah. Jemput kawan-kawan semua datang ke rumah. Demi perpaduan antara kaum yang ada di kawasan Matayak, terutama sekali, dan Kak Timah harapkan hubungan ini akan bertambah erat lagi dari masa ke semasa. Sambutan Tahun Baru Cina kali ini juga bertambah meriah apabila berlangsung serentak dengan cuti sekolah. Ini membolehkan lebih ramai anak perantau pulang ke kampung untuk bersama-sama meraihkan hari bahagia bersama keluarga. Ia menjadikan perayaan itu lebih bermakna. Pun biasalah. Biasa. Kita sambut pun biasalah, betul lah. Semua tahun ni meriah, anak-anak semua balik. Balik semua. Anak cucu balik. Semua kawan-kawan berdatang. Okey. Anak baik lagi, cucu banyak. Berapa orang anak, berapa orang cucu? Boleh cerita? Kita anak 4, cucu 11. Cucu duduk mana, kerja mana? Kerja di Pulau Penen. Cucu kan cukup mana? Cucu saya pun dua dendi lah. Anak cucu saya pun jadi doktor lah. Hampir 21,000 penduduk Perlis terdiri daripada masyarakat Tionghoa.
Sementara itu, masyarakat Tionghoa percaya Tahun Naga dalam kalender zodiak Cina melambangkan kekuatan, kehormatan, kejayaan dan keuntungan. Justru Tahun Baharu Cina kali ini diharap akan bawa limpahan manfaat kepada rakyat dan negara. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Semoga Tahun Baru Naga ini akan membawa tuah kepada semua rakyat Malaysia dan perkembangan ekonomi akan menjadi lebih baik di masa hadapan. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina untuk semua rakyat di Malaysia, terutamanya yang berbangsa Tionghoa. Dan selamat bercuti untuk semua rakyat Malaysia dan berharap pada masa hadapan negara akan mencapai perkembangan ekonomi yang lebih baik. Gong xi fa cai. Kajian teliti akan dibuat bagi memastikan tiada kelompangan pada Undang-Undang Syariah Negeri Johor. Menteri Besar Johor berkata, ia juga bagi memastikan apa sahaja yang diputuskan di peringkat negeri sentiasa selari dengan Perlembagaan Persekutuan. Jelasnya, ia juga penting bagi menutup ruang terhadap pihak tidak bertanggungjawab yang mahu mengambil kesempatan di atas kelangkaan undang-undang negeri. Di peringkat negeri Johor, kita perlu membuat kajian yang lebih teliti kerana kita pun tidak mahu kontradik apa yang diputuskan di peringkat persekutuan berbeza dengan apa yang diputuskan di peringkat negeri. Jadi ini satu perkara yang amat sensitif yang perlu dikaji dengan cukup rapi. Beliau yang juga pengerusi UMNO Johor bercakap dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat perhubungan UMNO Johor di Johor Bahru. Jumaat lalu, Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Dalam pada itu, Timbalan Pengerusi UMNO Johor Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, UMNO Johor mempunyai pandangan yang sama dengan UMNO Pusat untuk memperkasa Mahkamah Syariah. Jika perlu ada pindaan perlembagaan, kita bincang di peringkat yang tertinggi untuk memperkasakan kedudukan Mahkamah Syariah. Perkhidmatan mencuci kereta bergerak. Usaha itu dilakukan seorang graduan kejuruteraan elektrik dan elektronik yang terinspirasi dengan perkhidmatan sama yang ditawarkan di luar negara. Azwan alias 30 tahun menyediakan perkhidmatan tersebut di sekitar Seremban Negeri Sembilan. Dengan rakyat Malaysia yang makin hari makin sibuk berkeluarga dan sibuk dengan masa dengan keluarga kan. So saya tak dapat bantu banyak benda dalam hidup mereka, saya boleh bantu dorang cuci kereta. Beliau bergerak dari rumah ke rumah menggunakan sebuah van yang telah diubah suai dengan kelengkapan generator dan tangki air berukuran 200 liter. Dengan menceburi bina-bina baru dalam sudut perniagaan, kita bukan sahaja dapat membantu tingkatkan ekonomi negara, pada masa yang sama kita dapat membantu rakyat Malaysia dan buka peluang pekerjaan. So ekonomi itu berpusing di dalam rakyat Malaysia sendirilah. So tidaklah kita terikat dengan pekerjaan semata-mata. Beliau merancang untuk memperluas perkhidmatannya di sekitar Lembah Kelang susulan mendapat permintaan yang tinggi. Beliau berharap usaha perkhidmatannya berkembang maju dan menjana pekerjaan kepada belia yang lain. Ifan. Kali pergi mana? Ya Allah, lambat dah ni nak pergi Johor ni. Ada apa kat Johor? Tak tahu ke? Tak tahu. Tarik nafas dulu, bertenang. Okey, bagi tahu lagi Ifan, Sophie nak pergi mana sekarang? Sophie nak pergi ke Johor, ke Taman Negara Tanjung Piai Johor. Ada apa kat sana? Sempena dengan Hari Radio Sedunia 2024 sambutannya, Ifan. Oh, maksudnya kita akan bersama kat sana? Ya, Selamat Pagi Malaysia akan berada di sana. Akan menemani anda selama 2 jam nanti pada 13 Februari 2024 di Taman Negara Tanjung Piai Johor. Ya. Tak sabar dah, jom pergi sekarang. Semangat.
Salam sejahtera kepada semua. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Cina kepada mereka yang meraihkannya. Semoga Tahun Naga ini membawa lebih banyak tuah dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk menonton RTM. Selamat menyambut Tahun Baharu Cina. Dalam kegembiraan menyambut Tahun Baharu Cina, perhatian tetap diberi kepada individu yang ditimpa musibah. Di Labuan, penduduk kampung Patau-Patau 2 yang terbabit kebakaran malam tadi terima bantuan daripada ahli parlimennya. Sebangan wang tunai diharap dapat bantu ringankan beban ditanggung mereka. Saya bagikan sumbangan melalui peruntukan ahli parlimen sebanyak RM10,000. Begitu juga dengan Puan Maimunah yang mana rumah beliau terbakar separuh. Saya bagi sumbangan RM5,000. Dan saudara Jumadi yang mana tangga untuk naik ke rumah beliau juga terbakar habis. Saya bagikan sumbangan ikhlas sebanyak RM1,500. Beliau ditemui selepas menyantuni masyarakat Tionghoa di Labuan sempena Tahun Baharu Cina. Saya Teo Ning Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Di sini ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Cina kepada masyarakat Tionghoa di Malaysia. 新年快乐，恭喜发财！ Baik saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah edisi hujung minggu. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka.